Hai, selamat malam kepada semua penonton talk show live stream daripada Majlis Akad Kebangsaan Singgah Semang Mak. Hari ini kita bersiaran waktu malam ya. Kepada yang baru menonton talk show live stream ini, selamat datang dan terima kasih kerana menonton. Bagi yang baru menonton, yang ada join kita malam ni, jangan lupa untuk like dan share posting ini, share supaya lebih ramai lagi yang menonton live stream pada malam ini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada menonton, boleh greet dekat ruangan komen di bawah, so that we aware that you guys are with us tonight for talk show live streaming daripada Majlis Akad Kebangsaan untuk siri yang ke-6 bagi tahun 2021. Okey. Sekarang ni saya nak share berkenaan dengan sekarang ni heboh untuk program vaksin. Sekarang untuk maklumat terkini yang saya dapatkan daripada Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia, hampir 6 juta telah mendaftar vaksin setakat 18 Mac. Bagi pendaftaran untuk orang tanggungan di aplikasi MySejahtera telah dibuka. Okey, bagi yang belum mendaftarkan diri di aplikasi MySejahtera untuk penerimaan vaksin, boleh daftarkan diri anda, dapatkan vaksin untuk keselamatan diri kita, untuk kita mencegah, untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Hello, hi, selamat malam Encik Muhammad Mahathir Kasim. Thank you for with us tonight. Jangan lupa share posting ini agar lebih ramai lagi yang menonton talk show live stream hari ini. Tajuk dia sangat menarik malam ini. It's regarding the pandemics yang sekarang ni tengah berlaku. So bagi yang belum, saya ingin mengwar-warkan kepada rakan-rakan akrab di luar sana yang belum mendaftarkan diri anda di aplikasi MySejahtera untuk penerimaan vaksin. Cepat-cepat lakukannya tuan-tuan dan puan-puan untuk kita terima vaksin. Kita support, we are supports what the government do for us, inisiatif government lakukan untuk kita untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini. So pendaftaran untuk orang tanggungan di aplikasi MySejahtera telah dibuat. Memutuskan orang tanggungan di aplikasi MySejahtera. So kita tunggu. Saya nak test suara saya jelas ke? So jangan lupa share posting ini. Kita tunggu daripada kita punya panel pada hari ini. Panel jemputan daripada Majlis Akrab Kebangsaan, iaitu beliau merupakan salah seorang sukarelawan Majlis Akrab Kebangsaan untuk program sukarelawan MAK yang dimobilisasi ke fasiliti-fasiliti KKM. Thank you Encik Muhammad Mahathir Kasim, jelas katanya. So sebelum saya memperkenalkan panel kita pada hari ini, saya ingin membuka peluang kepada ahli akrab di seluruh Malaysia, walau di mana saja anda berada, sesiapa ingin menyertai sukarelawan MAK yang akan dimobilisasi ke fasiliti-fasiliti KKM, membantu pihak KKM dalam kerja-kerja yang orang kata yang berkaitan dengan sekarang ni. Memang kita sedia maklum KKM tak cukup tenaga untuk bantu diorang dalam kerja-kerja ini.
So bagi yang jangan risau, dia ada untuk yang non-medical dan medical, dia akan tengok background kita macam mana. So bagi yang berminat boleh hubungi Sekretariat Majlis Akrab Kebangsaan di 019-329-1479. Hai Encik Fidri Ali, thank you. Jelas dan terang. Okay, thank you Cik. So jangan lupa like dan share posting ini agar rakan-rakan akrab yang tuan-tuan dan puan-puan juga turut sama-sama menonton pada malam ini. Okey. So untuk saya memperkenalkan sedikit sebanyak untuk panel kita pada malam ini. Beliau merupakan ahli akrab Fama ataupun daripada Kementerian MAFI yang pertama menjadi sukarelawan yang telah dimobilisasi ke fasiliti KKM pada 22 hari bulan Februari hingga 10 Mac di PKD Petaling. So malam ini beliau akan berkongsi pengalaman beliau sepanjang beliau ditugaskan di PKD Petaling. So bagi yang baru menonton live stream malam ini, terima kasih kerana singgah dan join kita orang punya talk show daripada Majlis Akad Kebangsaan. Ini merupakan inisiatif daripada Majlis Akad Kebangsaan di mana kita nak buat program yang kita tak dapat bersemuka selama sepanjang setahun ni. Ini adalah inisiatif daripada MAK kepada semua ahli akrab yang berada di walau di mana anda berada di seluruh Malaysia untuk join majlis perkongsian ilmu ini. So bagi sesiapa yang berminat untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan psikologi, hai Encik Azwan, hai Encik Fendi, berkongsi berkenaan dengan psikologi, bimbingan, berkenaan dengan keluarga, anything that can give benefits to all out there, boleh hubungi pihak sekretariat di talian 019-329-1479 dari WhatsApp ya. Boleh hubungi dan hantar nama dan boleh bagi tahu tajuk apa yang ingin dikongsikan. So ada satu lagi pengumuman yang ingin saya umumkan daripada Sekretariat Majlis Akad Kebangsaan bagi sesiapa ahli akrab yang telah berjaya melakukan sesi bimbingan untuk bimbingan akrab. Sekarang ni Majlis Akad Kebangsaan ada buka ingin menerbitkan kompilasi KES 3.0 bagi yang ada yang telah berjaya, ahli akrab yang telah berjaya menyelesaikan kes-kes, boleh yang berminat ingin menulis, berkongsi penulisan tuan-tuan dan puan-puan, boleh hantar, boleh share dekat Sekretariat Majlis Akad Kebangsaan. So boleh cek kita punya Facebook, ada posting yang sebelum ni yang berkenaan dengan kompilasi KES 3.0 dan boleh masuk dalam blog rasmi Majlis Akrab Kebangsaan. Semoga kita punya majlis perkongsian ilmu pada malam ini memberi manfaat kepada semua ya. Bagi yang baru menonton, jangan lupa share posting ini agar lebih ramai lagi yang menonton majlis perkongsian malam ini. Okey, kita punya panel sudah ada berada di konti. So saya boleh jemput Encik Abdul Raiza bersama kita pada malam ini.
Hai, Cik Abdul Hai, Reza. ya saya. Se- Alhamdulillah setakat ni. Sehat, okey. So hari ni memang masuk office dah lah. Dah masuk dah. Lama Dah dah. masuk fully masuk Ah, office. ya saya. So saya perkenalkan Encik Abdul Hmm. Raiza daripada Akrab Pharma. Beliau merupakan wakil pertama Akrab Pharma yang menyertai sukarelawan Mark yang dimobilisasi di fasiliti KKM. Okey, saya serahkan kepada Encik Raiza untuk berkongsi pengalaman sepanjang ditugaskan di fasiliti KKM. Silakan Encik Abdul Raiza. Okey, baik. Terima kasih pada Cik Ros. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera khusus kepada seluruh uh, ahli akrab yang dikasihi dan juga tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Uh, Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya pada pihak Majlis Akrab Kebangsaan kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi berkaitan dengan mobilisasi sukarelawan Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah diadakan bermula pada 22 Februari sehingga 7 Mac yang lepas lah. Dan saya pun mengucapkan terima kasih tak terhinggalah kepada pihak MAK sendiri. Pada mulanya mereka mewawarkan tu dalam masa yang singkat. Saya pun tak jangka lah terpilih waktu tu dan orang yang pertama pula tu. Jadi Alhamdulillah semasa dihubungi oleh pihak KKM tu agak mengejutkan juga. Sebab bila KKM call ni maklumlah dalam keadaan COVID ni, kita ni bila KKM call mula rasa-rasa panik. Saya pun mula KKM call tu pun terkejut juga. Ingatkan kontak rapat mana-mana ke dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah bila diterangkan tentang sukarelawan, jadi saya pun berasa berlapang dada lah atas penerangan yang diberikan. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu, saya telah ditempatkan di Pejabat Kesihatan daerah Petaling di Kelana Jaya. Dan sepanjang bertugas di sana, khusus tugas-tugas yang diarahkan oleh pihak pusat fasiliti tersebut adalah berkaitan dengan data COVID-19. Yang ini lebih kepada sistem lah. Kita mengemas kini ataupun membuat pengesahan data saringan COVID-19 yang telah dibangunkan oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini adalah bahawa sebagai seorang sukarelawan ditempatkan di PKD Petaling tersebut, merupakan suatu pengalaman yang barulah. Sebab apabila kita ditempatkan di fasiliti KKM ni, 100% tugas yang kita buat sedia ada ni berubah. 360 darjah punya pusingan. Apabila kita ditempatkan di PKD tu dan dimaklumkan oleh pihak ketua pasukan bahawa tuan perlu membuat validasi data, pengesahan data dan sebagainya melalui sistem yang ditunjukkan oleh pihak KKM lah. Jadi kat situ Alhamdulillah atas pengalaman dan juga pengetahuan yang ada berkaitan dengan sistem dan juga Excel khususnya lah. Bermain sebab kita nak bermain data ni kena banyak main dengan Excel. Jadi dengan kemahiran yang ada sedikit ni, jadi Alhamdulillah dapat membantu pihak KKM sendiri untuk membuat pengesahan data yang telah diberikan lah. Dan data ni kalau tengok memang banyak tuan-tuan dan puan. Sebab KKM sendiri memang kalau tengok dari segi tugas-tugas frontliner ni yang kita nampak di jalan raya, di hospital sebagainya, dan tidak lupa juga mereka yang berada di pejabat-pejabat kesihatan walaupun mereka ni berstatus doktor, pembantu jururawat, pembantu perubatan dan sebagainya, tapi mereka perlu berhadapan dengan satu sistem yang kata dia punya data tu memang tersangat-sangat banyak. Saya khususkan kepada PKD Petaling. Contohnya mereka ini perlu membuat validasi data ni sebanyak 60,000 data yang sedia ada, termasuk daripada tahun lepas dan sebagainya. Jadi kekangan kekuatan tenaga dan sebagainya dari segi ahli dan kaki tangan menyebabkan data-data ni sukar untuk mereka validasi secara online. Jadi kita terpaksa kena buat backlog lah. Masa ditugaskan tu kita terpaksa buat secara backlog. Jadi kita kena download daripada database tu, kemudian kita verify lah mana maklumat-maklumat yang belum diambil tindakan dan sebagainya. Dan kita berhadapan dengan situasi yang kata apabila diterangkan oleh pihak ketua pasukan, keadaan masa itu di PKD Petaling sendiri merupakan satu zon merah lah. Jadi kita pun nak
nak bertugas di kawasan Zumirah ni kena berhati-hatilah. Jadi alhamdulillah sebelum turun sebagai sukarelawan tu mereka telah memberikan satu taklimat khusus daripada ketua pasukan mobilisasi KKM sendiri secara online lah masa tu ya. Jadi berikan penerangan kepada kita berkaitan dengan persediaan apa yang perlu kita lakukan sebelum kita ditempatkan di fasiliti yang akan ditempatkan lah. Dan saya nak share di sini bahawa apabila kita ditempatkan di mana-mana fasiliti khususnya di bawah KKM sendiri, mungkin tuan-tuan perempuan kalau lepas ni terpilih sebagai sukarelawan, mungkin ada yang ditempatkan di hospital-hospital dan sebagainya, klinik-klinik kesihatan ataupun di peringkat lapangan. Jadi kena buat beberapa persediaan. Saya nak sharekan di sini iaitu persediaan kita sebelum bertugas ni, maklumat berkaitan dengan pengetahuan asas berkaitan COVID-19 ni kita kena ambil tahulah. Situ senang kita nak rujuk, kita boleh buka saja laman web Kementerian Kesihatan dan kita boleh kena pastilah info-info ataupun maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan COVID-19. Kemudian kita kena tahu dari segi pengendalian pengurusan bagaimana pesakit COVID-19 ini diuruskan, kemudian dari segi pencegahan dan kawalan infeksi, kita kena tahu bagaimana penggunaan PPE itu macam mana, kemudian SOP untuk petugas-petugas COVID-19 kepada sukarelawan dan juga kita kena hadir taklimat yang diberikan. Kemudian dari segi persiapan ni sebagai sukarelawan ni sudah tentunya satu tugas yang memerlukan kita ni suka dan rela. Yang ini yang paling penting lah. Poin di sini suka dan rela dan kita bersedia dari segi fizikal, mental dan juga dari segi psikologi kita lah. Apabila kita ditempatkan di tempat yang baru ni memang suasana kerja sangat-sangat baru. Dari segi persiapan mental ni kita tengok kita nak berkhidmat di tempat orang khususnya tempat yang kita tak pernah pergi dan kemudian kita ditempatkan dengan suasana mereka dengan rakan pekerja yang baru dan sebagainya. Segi mental lah kita kena maklumkan kepada ahli keluarga kita, para yang bujang tu kena maklum pada family lah kita ni bertugas sebagai sukarelawan di pejabat-pejabat kesihatan yang berhampiran ataupun di lokaliti yang ditetapkan oleh pihak KKM. Jadi kita kena bersedia segi mental sebab kita nak berhadapan dengan satu musuh yang kita tak nampak sebenarnya dan kita berhadapan dengan risiko lah untuk dijangkiti. Jadi yang berkaitan dengan mental ni kita kena strong lah kat sini sebab kita nak kena kenal kawan baru dan sebagainya, lepas tu nak kena tahu budaya kerja yang baru, suasana kerja yang baru, rakan kerja yang baru. Jadi kita kena beri kekuatan pada diri kita supaya memastikan segala emosi kita ni kita kena pandailah nak urus stres dan sebagainya. Dan saya yakin ahli-ahli akrab ni tuan-tuan dan puan semua ni telah dibekalkan dengan ilmu yang cukup banyak berkaitan dengan psikologi. Jadi gunakan manfaat yang ada ni untuk kita berhadapan dengan situasi yang amat sukar ni lah. Baik, tuan-tuan dari segi tugas berkhidmat di fasilitis KKM ni, mereka juga tidaklah terlalu rigid ataupun terlalu memaksa. Jadi bergantung kepada dari segi kemampuan kita juga. Apabila ditempatkan di satu tempat fasiliti KKM ni, mereka menawarkan kepada kita jadual kerja yang fleksibel. Sama ada kita nak masuk waktu pejabat 8 hingga 5 ataupun dia akan bagi satu cadangan. Contoh pukul 2 petang hingga pukul 10 malam. Bergantung kepada keperluan fasiliti KKM yang kita ditempatkan lah. Jadi kita tuan-tuan dan perempuan ni kena bersedia dari segi fizikal dan mental ni lah. Apabila berkhidmat waktu pejabat dan sebagainya. Jadi inilah kekangan-kekangan ataupun dari segi kawalan mental dan psikologi lah bermain dekat sini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya nak nasihatkan lah apabila kita menjadi sukarelawan ni, yang pertamanya kita kena ingat bahawa tempat yang kita nak pergi ni dia punya risiko memang tinggi lah. Risiko dia memang tinggi dan saya yakin tuan-tuan dan perempuan boleh berkhidmat sebenarnya sebagai sukarelawan ni. Dia berbeza dengan sukarelawan NGO yang berkhidmat untuk membantu di peringkat lapangan ni. Dia special dia berkaitan dengan KKM ni. Kita diberi peluang dan ruang untuk melihat sendiri situasi bagaimana mereka berhadapan dengan situasi untuk
memastikan maklumat-maklumat yang dikemaskini dalam sistem ni perlu diupdate dengan secepat mungkin. Sebab dia lapor kan, sebab kita punya Menteri Keselamatan hari-hari akan lapor daripada media, termasuk daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri akan melapor di peringkat media setiap hari. Jadi kalau data-data ni lambat dikemaskini, maka yang akan terjadilah satu data yang kata tak valid ataupun yang sukar untuk dilaporkan di peringkat awam. Dan tuan-tuan dan puan, sebagai langkah berhati-hati kita lah dalam bertugas di peringkat sukarelawan ni, kita juga diingatkan supaya sentiasa mementingkan aspek-aspek berkaitan dengan SOP semasa COVID-19 ni, iaitu mementingkan penjarakan fizikal, memastikan mencuci tangan sekerat yang mungkin, kebersihan diri dan lain-lain, sentiasa menggunakan aplikasi MySejahtera lah, walaupun di mana kita berada. Jadi yang penting yang ditekankan oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri dan juga oleh pihak Ketua Pasukan. Walaupun kita tengok situasi di tempat-tempat bertugas mereka ni dalam keadaan yang kata kita boleh nampak dia punya ada certain stress kat situ apabila mereka perlu bertugas kadang-kadang yang berjenis on call ni. Saya tertarik dengan on call ni, memang mereka ni pantas bertindak dan juga perlu menjawab panggilan-panggilan telefon yang sentiasa berbunyi dalam bilik kerakan tu. Jadi inilah sebab mereka ni segi background ni memanglah belajar segi perubatan, ubatan, nak merawat pesakit, tapi dalam situasi sekarang ni bermain dengan IT. Yang ini menjadi cabaran pada mereka lah. Jadi kita sebagai yang kata pembantu ataupun sukarelawan yang bertugas perlu memain peranan untuk membantu mereka setakat mana yang boleh. Jadi mereka memang sangat-sangat mengalu-alukan kehadiran kita sebagai sukarelawan untuk membantu dalam menangani bencana COVID-19 ini. Baik, dari segi penugasan ni, kebiasaannya penugasan kita dalam satu fasiliti KKM ini adalah berdasarkan penempatan kita ataupun yang berhampiran dengan kediaman kita lah. Mereka pun tak adalah zalim sangat. Contohnya duduk dekat Selangor, bila jadi sukarelawan hantar kat negeri lain, tak. Dia yang kawasan yang berhampiran dengan kita supaya kita ni mudah nak berulang-alik dan pergi ke lokasi yang telah ditetapkan. Dan sebagai sukarelawan juga kita kena ingat satu, bahawa kerja sukarela ni dia tak ada habuan. Yang ni paling penting lah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita ingat bila sebut sukarelawan, boleh claim macam-macam, tak ada. Sebab tu dah dia nama pun sukarela ni, dia kena dua perkara ni kena bergerak seiringan dan janganlah kita nak mengharapkan apa-apa ganjaran. Memang kena bergerak secara suka dan rela. Yang ni paling penting lah. Ya. Dan apa yang saya nak tekankan sini, sebagai kita sukarelawan dalam KKM ni, yang paling penting kita kena pastikan kesihatan kita tu dalam keadaan yang baik dan kita boleh monitor kesihatan kita ni melalui aplikasi MySejahtera. Takut-takut kalau ada dijangkiti dan sebagainya. Tapi tuan-tuan jangan risau apabila tempat di fasiliti KKM ni, tempat mereka ni sentiasa disanitasi dan juga dilindungi lah. Jadi tuan-tuan nak bergerak bebas di fasiliti KKM ni dalam keadaan yang selamat dan pastikan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam kita untuk bertugas di tempat yang baru ni, beberapa tips lah saya nak kongsi berkaitan dengan kita nak mengurus emosi ni. Kadang-kadang kita pun, yelah tempat baru kan, nak mula hidup baru tempat orang ni, bukan dia terus ceria, tak. Kita nak kenal orang baru. Tapi kalau insan-insan yang jenis extrovert ni, insyaAllah lah, sebab dia jenis banyak cakap kan, dia boleh mudah mesra dengan orang. Dan saya nak share sikit dari segi tips kita dalam menjaga diri di tempat fasiliti yang ditempatkan di KKM ni. Yang pertama berkaitan dengan aplikasi MySejahtera. Yang ini memang sangat-sangat ditekankan. Kita nak bergerak dalam fasiliti KKM ni, dia highlight berkaitan dengan aplikasi MySejahtera, sebab dalam aplikasi ni kita boleh buat saringan kendiri berkaitan dengan tahap kesihatan kita dan perlu maklumkan kepada ketua pasukan lah sekiranya ada berlaku satu simptom
ketidaksihatan badan kita tu kepada mereka supaya mereka boleh ambil tindakan dengan segera. Dan semua petugas-petugas sukarelawan KKM ni mereka juga perlu disaring sebelum masa bertugas, masa lapor diri tu dia ada satu borang deklarasi untuk kita uh, membuat saringan ataupun swab test lah berkaitan dengan COVID-19. Jadi tuan-tuan jangan takutlah kalau nak bertugas ni. Kena cuma perlu bersedia je dan hadir sebagai satu anggota sukarela. Ni segi latihan, insya-Allah mereka akan ajar berkaitan dengan latihan-latihan yang berkaitan lah. Sebab penempatan ataupun skop tugas yang sukarelawan ni dia banyak. Dia bukan semata-mata yang duduk buat update kemaskini data dan sebagainya. Mereka juga ada terlibat dengan contohnya merawat pesakit, bantu merawat pesakit, tapi tak adalah sampai kita nak pergi injection ataupun bagi ubat kepada pesakit, cuma membantu sahaja petugas-petugas tersebut. Kemudian mengambil sampel daripada pesakit, ini tugas-tugas yang antara yang diberikan lah. Kemudian menganalisa sampel di makmal, tolong bantu dari segi kerja-kerja pentadbiran lah. Membantu siasatan kes COVID-19 ataupun ada yang jenis macam saya tu terlibat dengan pengurusan data COVID-19. Ada juga sahabat-sahabat kita yang lain daripada pihak lain, daripada NGO, ada yang terlibat dengan buat saringan demam, ada yang membantu urusan persempelan, pengurusan pendaftaran, crowd control dan sebagainya. Jadi inilah antara skop-skop tugas yang diberikan setiap fasiliti Kementerian Kesihatan ataupun di Pejabat Kesihatan daerah yang berhampiran. Ini kemudian lain-lain arahan ni bergantung kepada ketua pasukan yang ditempatkan lah. Jadi tuan-tuan kena bersedia saja dari semasa ke semasa tentang arahan-arahan terkini yang telah diberikan. Dan kita juga sebagai salah satu penjawat awam khususnya yang bertugas sebagai sukarelawan, dan semestinya lah kita perlu melaporkan tugas harian kita. Mereka menyediakan satu Google Form untuk melaporkan tugasan harian kita sepanjang tempoh kita bertugas di fasiliti KKM yang ditempatkan. Jadi tuan-tuan jangan risau dari segi tugas-tugas yang kita buat tu semua dilaporkan oleh kepada pihak KKM dan mereka boleh lapor semula kepada pihak majikan kita lah tentang apa tugas-tugas yang kita jalankan berserta dengan gambar-gambar semasa kerja kita laksanakan lah. Jadi ini tuan-tuan jangan takutlah, semua bukti kehadiran, bukti kita kerja semua ada. Maklumat ni lengkap lah, tak adalah kita jadi kata hilang di tempat kerja dan sebagainya. Jadi ini tak akan berlaku lah insyaAllah. Dan tuan-tuan dari segi misi bantuan ni kita dia ada 3 tahap di sini iaitu sebelum kita hadir dan semasa kita hadir dan juga selepas program. Di sini dia sangat-sangat ditekankan di mana kalau tengok semasa awal program ni mereka akan menjemput kita mendengar taklimat terlebih dahulu lah kepada tuan-tuan perempuan yang terpilih nanti akan diberikan taklimat berkaitan dengan tempoh masa tuan-tuan dan perempuan ditempatkan di fasiliti yang ditetapkan lah. Dari segi keadaan lokasi macam mana skop perkhidmatan yang disediakan, lepas tu kemudian sasar dia siapa yang mereka tempuhkan, kemudian tempoh jangka masa tuan-tuan ditempatkan, dari segi kemudian latihan latihan yang berkaitan yang akan diberikan. Kemudian yang keduanya berkaitan dengan persediaan kesihatan mental. Ini memang ditekankan. Pihak ketua mobilisasi KKM ni dia akan maklumkan berkaitan dengan persediaan dari segi mental lah. Sebab apa penting? Sebab ni kita nak tahu kita punya pertimbangan peribadi, kita punya pertimbangan kesihatan, pertimbangan keluarga juga penting. Sebab keluarga ni kena bersedia lah apabila kita tak ada kat rumah. Kita berkhidmat sebagai sukarelawan di sesuatu lokasi yang ditetapkan oleh KKM. Jadi penting sokongan daripada keluarga dan sebagainya sangat-sangat dititik beratkan. Kemudian semasa program sukarelawan berjalan ataupun semasa kita ditempatkan di lokasi-lokasi berkaitan, jadi kita akan dibekalkan dengan maklumat-maklumat yang terkini tentang sesuatu keadaan atau maklumat, contohnya dari segi keadaan bencana ataupun krisis, membincangkan skop pekerjaan dan tanggungjawab, akan diberi taklimat semasa itulah. Kemudian dari segi pelaporan tugasan harian kita, bagaimana untuk kita laporkan kepada ketua, dan kemudian seterusnya yang penting adalah semangat kerja berpasukan. Kita bekerja dalam satu pasukan, kita bukan seorang-seorang kat situ lah. Jangan nanti tuan-tuan perempuan memikirkan apabila di tempat mobilisasi ni pandai-pandai lah hidup, tak. Kita ni bekerja sebagai satu pasukan, kita ada dia punya kata tim nanti akan bertugas dan sentiasa berkomunikasi lah. Jadi yang penting jangan kita duduk seorang-seorang, itu yang jadi tension tu.
ya. Kemudian kita saling percaya mempercayai, kemudian ada penyeliaan dan sokongan rakan sekerja, dan alhamdulillah setakat ni apabila tempatkan walaupun dalam tempoh 2 minggu, mereka sangat-sangat menghargai dan juga sangat-sangat memberi tunjuk ajar dan juga kerjasama yang baiklah kepada setiap sukarelawan yang datang. Sebab mereka ni faham, sebab kita ni background bukannya background daripada perubatan dan sebagainya, jadi dia tahu kita ni orang awam yang datang tolong membantu dan kita ni sangat-sangatlah dihargai semasa itu. Jadi alhamdulillah. Dan kemudian perkara yang penting yang perlu kita ambil tahu adalah semasa mengemas kini keadaan terkini, iaitu talian kecemasan, perubahan situasi dan sebagainya. Jadi kita kena alert dan peka lah tentang perubahan semasa. Sebab dia sentiasa dalam satu masa tu akan berlaku satu, kata dia macam ada arahan terkini contohnya. Dia akan panggil kita dalam masa yang singkat dan buat taklimat yang ringkas. Jadi kita kena sentiasa peka lah dengan situasi sebegini. Kemudian tuan-tuan, kita juga perlu pandai mengurus emosi lah, khususnya dari segi kata tahap motivasi kita ni. Dan alhamdulillah setakat ni kalau tengok, kalau rakan akrab ni rasanya sepatutnya lebih sangat-sangat bermotivasi lah orang akrab ni kan, sebab ilmu psikologi ni kita memang banyak lah. Jadi masa ni lah kita nak aplikasikan, sebab mereka juga manusia seperti biasa, manusia seperti kita yang ada hati dan perasaan. Apabila berlaku dalam bekerja dalam keadaan stres ni, memanglah akan mereka ni secara spontan je sebenarnya bercerita dengan kita. Jadi kita ni sebagai sukarelawan kena bersedia mendengar. Lebih-lebih lagi kita ni akrab kan. Akrab ni dia punya pertama telinga dia tu lah, dia memang kena kuat mendengar. Jadi alhamdulillah, walaupun kita mendengar ni cuba membantu setakat yang mampulah, bukan nak menyelesaikan, cuma membantu sahaja. Dan kemudian seterusnya, saya dah terangkan tadi berkaitan dengan kita punya persediaan segi fizikal, psikologi dan juga tingkah laku kita tu kita kena ubah mengikut kesesuaian tempat kita bertugas, dan kita kena sesuaikan diri lah. Itu yang paling penting. Ya, Cik Ros, dan saya pun rasanya ada lagi tak nak kongsi ni, ataupun tuan-tuan perempuan nak tanya mungkin berkaitan dengan tugas-tugas sukarelawan ni. Kalau bagi cakap ni kan memang tak berhenti ni. Ada, it's okay, boleh share. Ada soalan daripada penonton, dia WhatsApp saya personally. Ini daripada Perak. So beliau bertanya macam mana suasana dekat PKD Petaling tu, suasana itself dalam bila tuan bertugas. Alright, secara PKD Petaling ni dia dia berhampiran dengan klinik kesihatan. Depan pejabat PKD Petaling ni, depan tu klinik kesihatan, dan kita boleh saksikan hari-hari kes saringan ni dijalankan lah, dengan truk polis ni datang dengan ambulans ni, memang bunyi setiap hari. Jadi situasi tu memang kita tengok lah depan mata kita secara live masa tu, bagaimana kecekapan petugas-petugas KKM membuat saringan dan sebagainya memang tak dinafikan lah. Dan kita juga tengok memang sangat-sangat menghargai sebenarnya mereka ni, bertugas dengan penuh kata begitu cekap dan dedikasi untuk memastikan wabak ni tidak menular kepada orang lain lah. Apabila tengok kadang-kadang pejabat kesihatan ni bukannya untuk saringan COVID saja, sebab bila pejabat kesihatan ni dia terbuka untuk rawatan-rawatan harian pesakit lain. Jadi apabila berlaku saringan COVID-19 ni, mereka segera mengasingkan pesakit-pesakit yang untuk disaring ni lah. Jadi situasi tu memang kita tengok dari segi pejabat, alhamdulillah okey, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh rasa dalam keadaan tenang lah duduk dalam pejabat tu, tak ada perlu panik dan sebagainya. So ada juga yang tanya saya ni, saya rasa soalan ni dah dijawab oleh tuan. Dia cakap nilai akrab tu memang berguna ke dalam sepanjang tuan bertugas tu? Memang sangat berguna. Masa ni lah kita nak uji kita punya kemahiran lah, nilai-nilai akrab ni. Dan juga dari segi, sebablah kita berkampung tempat orang sebenarnya, kita berjumpa dengan rakan-rakan yang baru, dan sudah tentunya kadang-kadang secara tidak langsung attitude ataupun kata mungkin roh akrab yang ada pada seseorang tu, secara tak langsung mereka ni dengan spontan meluahkan sesuatu atau menceritakan sesuatu masalah yang berlaku. Macam pengalaman saya lepas,
Mereka ni memanglah kita tak nafikan setiap orang ni memang ada masalah mereka sendiri. Jadi apabila dia menceritakan masalah berkaitan dengan tangan, jadi kita pun cuba membantu sekadar yang mampulah. Tugas kita bukan menyelesaikan masalah, tapi membantu sekadar yang mampu untuk mereka menyelesaikan masalah tersebut. Itu saja. Jadi gunakanlah kemahiran akrab yang tuan ada ni. InsyaAllah sangat-sangat membantu. Okey, ada apa lagi yang ingin dikongsikan Tuan sepanjang tempoh bertugas selama 2 minggu di sana? Ya, saya. Selama 2 minggu. Mm-mm. It's a very long period lah yang boleh betul. kita tengok, very long period untuk situ. So untuk kita menggulungkan sesi perkongsian yang selama setengah jam ini daripada Tuan Abdul Raizal daripada Akrab Pharma, apakah pesanan motivasi Tuan Raiza kepada ahli akrab supaya mereka join sukarelawan MAK ni parts of a frontliner, orang cakap dalam keadaan di mana di mana pihak KKM memerlukan NGO ramai kaki tangan penjawat awam dalam membantu juga memutuskan jaringan COVID-19 ini. Apakah pesanan kepada semangat Tuan Raiza kepada ahli akrab di luar sana? Okey, baik. Saya cuma nak menarik perhatian tuan-tuan perempuan. Kita COVID-19 ini sebenarnya boleh menjejaskan komuniti dengan pelbagai cara. Antaranya kita tengok kes-kes yang berlaku ni terpisah daripada orang tersayang kerana penyakit dan kematian. Lepas tu kita tengok juga petugas-petugas kesihatan ni atau Barisan Harapan perlu berhadapan dengan bebanan kerja yang banyak. Bebanan kerja, lepas tu dengan stres yang tinggi. Memang tak dinafikan mereka ni. Kemudian terbabit dengan COVID-19 ni boleh terdedah kepada stigma, memburukkan lagi keresahan melampau dan pengasingan. Yang ini akan menyebabkan tekanan dan sebagainya. Kemudian kita tengok apabila berlakunya ataupun mereka yang dijangkiti COVID-19 ni akan menjadi rasa cemas, rasa takut dan sebagainya. Jadi kita ni sebagai penyewa awam, lebih-lebih lagi sebagai rakan akrab ni adalah sangat-sangat digalakkan untuk bertugas sebagai sukarelawan untuk membantu petugas-petugas Barisan Harapan ini untuk meringankan beban yang mereka tanggung. Dan kita ni sebagai penyewa awam khususnya lebih-lebih lagi lah rakan-rakan akrab ni untuk terus ke hadapan lah, membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kita tengok situasi ni sekarang macam situasi orang nak berperang. Apabila bantuan diperlukan, kita tak perlu nak berlengah-lengah, sepatutnya kena terus berkhidmat lah kepada negara dan sebagainya. Ini pun janji kita dalam perkhidmatan awam kan, bertugaslah dengan sepenuh jiwa tu. Itu yang penting lah. Dan sebagai penyewa awam khususnya, kita ni lebih memahami lah kehendak penyewa awam yang lain sebenarnya. Kita ni sama-sama dalam perkhidmatan awam dan lebih memahami daripada mereka yang bertugas sebagai badan pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan sebagainya. Okey, terus. Okey, terima kasih kepada Encik Abdul Raiza, iaitu ahli akrab Pharma yang juga merupakan di bawah Pharma merupakan agensi di bawah MAFI. Tahniah kepada Encik Raiza kerana telah menyertai dan telah menamatkan bertugas di fasiliti KKM selama 2 minggu. So bagi ahli akrab yang ingin menyertai sukarelawan MAK yang akan dimobilisasi ke fasiliti-fasiliti KKM, boleh hubungi Sekretariat MAK di talian 019-329-1479. Semoga perkongsian daripada Encik Raiza malam ini memberi manfaat kepada semua yang dengar. Sebab saya pun excited dengar bila bertugas kat sana. Macam mana orang cakap Encik Raiza? You're a part of history. Benda ni orang cakap bukan selalu berlaku, part of history. Means to say boleh kita ingat sampai bila-bila. So macam kalau zaman dulu orang cakap kita orang pernah nak ikut merdeka like that. So this is a part of history. Bukan setakat negara kita, seluruh dunia juga mengalami apa yang dialami oleh negara kita sekarang. So kepada yang ahli akrab yang nak join, so boleh hubungi yang nombor yang saya telah nyatakan tadi. So kita buka kepada semua, kepada yang berminat,
this is a sukarelawan, tiada paksaan, boleh datang sendiri. Khidmat ini diperlukan selagi diperlukan oleh pihak KKM sendiri. Sebab setiap masa memang pihak CPRC KKM akan hubungi Sekretariat MAG every week. Dia katanya ada tak daripada ahli akrab, memang akan time to time dia orang memang keep update daripada kita. So kita hargai jemputan daripada CPRC KKM itself kerana menjemput Majlis Akad Kebangsaan untuk menyertai sukarelawan ini. So kepada Encik Raiza, kalau nak bertugas lagi tu memang kita alu-alukan lah, kalau berpeluang lagi, kalau ada masa, ada kelapangan boleh join lagi. So terima kasih kepada Encik Raiza Isef sekali lagi daripada Majlis Akad Kebangsaan. Kepada Encik Sadli juga menonton. Thank you Encik Sadli. Encik Osman. Okey, kepada sesiapa ingin bertanya lebih lanjut juga berkenaan dengan sukarelawan MAG ini, boleh hubungi Sekretariat MAG juga di talian 019-329-1479. So perkongsian malam ini adalah perkongsian yang sangat menarik, iaitu parts of this pandemic, which is a very, orang cakap, kita part of history. So apa yang saya quote is, saya suka satu quote you, jangan tanya apa negara boleh bagi kepada kita, but tanya kepada diri kita apa yang kita boleh sumbangkan kepada negara kita. So this is the time. So kepada yang orang cakap yang ada peluang, yang orang cakap ada masa, so dapat kelulusan yang dapat majikan yang meluluskan untuk join di sukarelawan, ambil peluang ni. Ini bukan setiap masa ya, benda ni terjadi, this very rare, orang cakap memang diperlukan sekarang. So Encik Raiza, sampai lagi kita berjumpa lagi untuk next sessions. Kalau ada perkongsian memang kita alu-alukan. Okay, terima kasih kepada penonton live stream Singa Sembang pada malam ini. Bagi yang tak sempat nak tonton malam ini, tak apa, this is a recorded live stream Majlis Akrab Kebangsaan. Boleh tonton bila-bila masa dekat kita punya Facebook, official Facebook Majlis Akrab Kebangsaan. So sampai kita berjumpa lagi untuk sesi yang ke-7. Terima kasih.